Apa tu? Apa yang berguling kat atas jalan raya tadi? Nampak macam kain batik lepas. Kata mak saya macam tu lah. Dan suami saya pun terus tegur ibu saya lah. Kata dia, mak, dia mak baca Al-Fatihah je mak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan diharapkan anda semua sihat-sihat belakalah hendaknya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebelum bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik, permudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat. Dan semoga Allah berikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM akan membawakan anda kisah yang agak mungkin terkenal juga kisah ni kisah tentang terowong menora, dan kisah yang kedua kisah kat Jalan Pasak, Kota Tinggi Johor Bahru. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama, kisah ini berlaku pada hari raya ke-7 tahun 2011, dan sewaktu ini saya masih lagi belajar di Politeknik Ungku Omar. Ini pencerita ni lah, dia belajar kat sana. Dan sementara itu awek saya pula ni, seorang ni nama dia Lia, dan sedang menjalani latihan industri dekat Kampar Perak sana. Dan Lia ni selalunya pulang ke kampung dia yang berada dekat air tawar Perak macam tu. Dan pada tiap-tiap minggu lah ataupun 2 minggu sekali si Lia ni akan balik ke kampung. Jalan yang selalunya ataupun yang biasanya Lia ni gunakan adalah jalan yang amat berbahaya, kerana di kiri dan kanan jalan ni terdapat hutan-hutan yang tebal dan jalan yang bengkang-bengkok dan berlubang-lubang. Jadi jalan ni bahaya. Selepas habis bercuti, orang kata cuti perayaan kita orang ni, Lia pun minta saya ni tolong untuk menghantar dia pulang ke Kampar Perak ni. Katanya takutlah nak lalu jalan tu sebab seram jalan tu, kata dia. Dan pada mulanya saya ni tak nak hantar dia, kerana satu, terlalu penat beraya dekat kampung ni, dan lagi satu, motor saya pun tak berapa elok keadaan dia. Lagipun saya ni kena bertolak daripada Taiping ke air tawar dahulu, kata dia, barulah saya boleh menghantar Lia ni ke Kampar Perak. Jadinya nak tak nak pun fikir-fikir, okey lah, terpaksa lah hantar juga kan. Orang kata sayang punya pasal, kita pun hantarlah dia. Pada tu hari pun dah lewat petang tau, dan saya dah start rasa macam tak sedap hati je kan. Rasa macam tak sedap. Memang rasa, kalau rasa tak syok ni memang ada rasa dia lain, macam tak nak jelaskan, tak tahu macam mana rasa dia kan. Jadi untuk nak hantar si Lia ni, kerana waktu tu pertama lah, yang macam saya cakap tadi, motor saya ni pun dah macam tak berapa nak elok. Dia dah uzur sikit lah. Memanglah ada banyak sangat problem motor saya masa tu. Dan oleh kerana itu, saya pun minta lah seorang kawan karib saya, nama dia Naha untuk menemani saya ni, orang kata hantar Lia balik ke Kampar, sebab jalan tu jauh. Jadi kalau berdua tu, orang kata adalah selamat sikit, kalau apa-apa rosak ke, adalah seorang lagi boleh tolong kan. Jadi perjalanan kami daripada Taiping ke Kampar ni selamatlah, alhamdulillah, dan tak ada pun sebarang masalah. Dan saya pun hantarlah Lia pulang ke kampung dia sana. Tetapi perjalanan kami ni belum lagi habis, kerana kami akan pulang ke Taiping balik semula kan. So saya pun dengan Naha ni pun cepatlah, terus orang kata dah siap hantar saya punya awek ni, saya pun bertolak secepat mungkin, orang kata nak balik ke Taiping pula kan. Kerana hari pun waktu tu dah tengok jam, dah lewat petang dah ni waktu tu kan. Jadi kami pun menggunakan lebuh raya utara selatan, ni kita lalu highway lah Dan nak dijadikan cerita pula, dalam perjalanan untuk kami pulang ke Taiping ni,
Motosikal saya boleh bermasalah pula. Dia rosak dekat tengah-tengah highway ni. Memanglah dugaan sungguh. Berdekatan dengan Plaza Tol Ipoh Utara. Dan memang angin lah saya waktu tu. Satu badan memang berangin betul. Paiseh rasanya kan. Sebab perjalanan ni masih jauh lagi tu nak ditempuh. Jadi kami tak ada pilihan lain waktu tu. Naha terpaksa lah menolak motor saya menggunakan motor EX5 dia tu. Dan waktu tu tengok jam. Jam dah pukul 7.20 petang waktu tu. Dan hari pula dah semakin gelap Dan kenderaan atas highway waktu tu semakin berkurangan tau. Dan saya waktu tu dah berasa kasihan pula dekat si Naha ni. Kerana dia tolong tolak motor saya nak naik bukit tu. Memanglah susah, payah. Kenderaan kami pula semakin perlahan. Sebab dalam keadaan yang menaiki bukit kan. Kelajuan waktu tu lebih kurang 30 km sejam sajalah. Yalah, maklumlah kata dia. Maklumlah motor AX5 tolak motor 135LC naik bukit lagi pula tu kata dia kan. Memanglah slow. Jadi bila saya tengok terowong semakin dekat tau. Terowong menora ni lah semakin dekat. Kira-kira 1.5 km je lagi daripada dekat depan kita. Dan Naha pun waktu tu saya tengok dah macam pancit dah penat lah kot menolak kan. Dan tiba-tiba sebuah skuter putih, entah daripada mana tau datang dia, lalu kat sebelah saya. Dan skuter tersebut memberikan isyarat tangan kepada Naha. Dia kata tahan. Dia kata Naha bagi dia ruang untuk dia supaya dia boleh menolak saya lah. Kerana skuter tersebut pula akan nak cuba tolak saya lah waktu tu. Dan Alhamdulillah, syukur pada Tuhan, kerana ada juga insan yang sanggup menolakku ataupun menolak motor saya pada saat-saat macam ni lah. Jadi sewaktu skuter tu menolak saya, hati saya ni dah terus rasa macam tak sedap tau. Apa pasal? Tapi tak tahulah, mungkin sebab keadaan waktu tu maghrib kan. Jadi bayangkanlah kenapa yang buatkan saya punya rasa hati ni tak sedap. Sebuah motosikal skuter menolak satu biji motosikal LC naik bukit dengan sangat laju Kira-kira kelajuan itu saya tengok kat meter motor saya ni 100 km sejam. Dan tiba-tiba saja bulu roma saya dah meremang-remang lah waktu tu kan. Waktu tu pun saya terfikir sesuatu tau, tentang misteri terowong menora ni tau. Astaghfirullahalazim. Pedulilah cerita-cerita karut macam tu. Saya malah nak fikir dah waktu tu kan. Semua tu mitos je kot. Astaghfirullahalazim. Saya ni orang kata nak husnuzon juga waktu tu kan. Naha yang ada kat belakang ni dah ketinggalan sedikit lah. Sebab motor yang tolak ni, motor skuter tolak saya ni laju tau. Jadinya Naha saya perhatikan dah sampai menunduk bawa motor tu macam tengah race. Dan saya pun terpandang signboard tau kat depan. Terowong di hadapan 200 meter kata dia. Dan hati saya waktu tu kan dah terdetik sesuatu tau. Minta-mintalah, astagfirullahaladzim, janganlah ada gangguan apa-apa dalam terowong ni kan, kata saya waktu tu. Setelah masuk saja kat pintu terowong tersebut memang bulu roma saya memang meremang tau. Kepala ni dah rasa helmet tu ketat sangat kan. Seolah-olah benda tersebut sangat dekat tau dengan saya waktu tu. Tak ada langsung kenderaan pada masa tu tau. Dan skuter tersebut terus menolak dengan sangat laju. Sekali sampailah keluar daripada terowong menora ni. Syukurlah kerana tak ada gangguan apa-apa pun sewaktu kami masuk ke dalam terowong tadilah. Keluar saja daripada terowong tersebut, skuter tersebut memberikan isyarat tangan kata dia pada Naha, macam suruh Naha tolak motor ni balik semula, motor saya balik semula lah kan. Naha pun sambunglah ke depan sikit, Naha tu sambung tolak. Dan kami pun meneruskan perjalanan untuk pulang ke Taiping. Dan setelah si Naha ni kembali tolak motor saya ni kan, orang kata saya pun Alhamdulillah dah selamatkan kan. Dan kira-kira dalam 15 ke 20 saat macam tu, saya macam terlupa sesuatu tau. Saya ni terlupa nak mengucapkan terima kasih pada orang kata berada skuter tadi yang tolong tolak motor saya ni. Jadi saya pun toleh ke belakang nak tengokkan motor tu. Orang kata nak panggil semula pemilik skuter tu tadilah Bila saya pandang belakang, astaghfirullahalazim, jantung saya terus berdegup laju waktu tu kan. Badan saya waktu tu macam sejuk lain macam lah, susah nak cakap. Dia memang menggigil tau. Dan saya pun memberitahu Naha supaya menoleh ke belakang sekali.
Dan jom cepat tolak aku balik, jom. Dan Naha yang ketakutan tu pun memang perah motor habis-habis lah. Tapi motor EX5 berapa laju lah boleh kan. Waktu tu saya memang lah, dan sepanjang perjalanan dalam hati Astagfirullahalazim, memang sangat-sangat takut, memang sangat-sangat terkejut. Kerana bila saya toleh ke belakang tadi, tak ada sesiapa pun yang berada dekat belakang kita orang tahu. Bahkan tak ada satu kenderaan pun kat situ yang ada dekat belakang kereta ataupun motor kami. Soalan dia sekarang ni, kat mana skuter tadi? Dan sewaktu sampai di hentian Sungai Perak, kita orang berhenti sekejap sebelum jembatan tersebut kan. Kat sana kerana kita orang nak berehat lah kan. Badan saya waktu tu dah rasa macam tiba, rasa macam nak demam pun ada. Dan saya pun beritahulah badan saya punya keadaan tu kan. Dalam pukul 9 malam barulah kita orang bertolak semula ataupun bergerak semula menuju ke Taiping. Mungkin skuter tadi tu ada lalu ke, bolehlah orang kata ucapkan terima kasih pada dia kan. Dan tepat pukul 9 malam, memang tak ada pun skuter yang menolak saya tadi. Jangkaan saya waktu tu memanglah tepat kan. Semasa masuk ke dalam terowong tadi, memang benda tersebut berada betul-betul kat sebelah saya. Tetapi Alhamdulillah tak ada apa-apa pun yang terjadi masa itulah. Kami pun selamat sampai ke Taiping kira-kira pukul 10.30 malam macam tu. Dan sesudah sampai kat rumah, saya pun cubalah orang kata Google, cari kat dalam internet untuk mencari maklumat tentang misteri terowong menora. Dan memang ternyatalah ramai lagi yang sering diganggu oleh skuter tersebut. Mungkinkah skuter tersebut ingin menolong orang yang kesusahan pada masa itu? Wallahu a'lam bissawab. Okey, inilah kisah yang pertama tentang terowong menora. Jadi harap anda enjoy. Saya ada lagi satu kisah. Dan kalau anda nak dengar kisah tentang atas perjalanan ni juga, tapi bukan kat terowong menora, kali ni kita pergi ke Johor Bahru. Stay tune. Baiklah guys, untuk kisah yang kedua, kita mulakan kisah dia. Siapa sangka yang perjalanan untuk menghantar makanan kepada anak di asrama berubah menjadi episod cemas bagi sebuah keluarga ni. Kalaulah tidak berjaya mengawal keadaan pada ketika itu, sudah pasti mereka parah juga atau mungkin juga sudah kehilangan nyawa. Baiklah, menceritakan kejadian yang kira-kira 15 tahun lalu itu berlaku, Nurbayah, nama pencerita ni Nurbayah, masih teringat lagi berbagai mana situasinya pada malam tersebut. Nurbayah ni bersama dengan ibunya turut berada di dalam kenderaan yang dipandu oleh suaminya. Baiklah, kita ikuti kisah yang disampaikan oleh Nurbayah ni ya. Baiklah, perjalanan ke asrama. Anak saya yang pertama dan yang kedua ni bersekolah menengah di sekolah menengah agama berasrama di Bandar Penawar, kata dia. Dan kota tinggi tempat dia lah. Daripada Johor Bahru ke Bandar Penawar ni memakan masa kira-kira jam lebih 2 jam macam itulah. Jadi dari simpang Pekan Kota Tinggi nak ke Bandar Penawar ni, kami terpaksa melalui jalan yang dipenuhi oleh pokok kelapa sepanjang jalan. Pokok kelapa sawit sepanjang jalan. Dan jalan ini dah semestinya lah banyak dengan kisah-kisah yang seram, kisah-kisah mistik, dan boleh dikatakan agak keras lah jalan ni oleh kerana telah ramai pengguna-pengguna jalan ini dah pernah terkena, serta terdapat banyak penampakan juga dekat jalan-jalan ni. Jadi tempat tersebut juga sering berlaku kemalangan yang meragut nyawa. Jalan ni agak angker lah orang kata. Jadinya dipendekkan cerita adalah pada satu hari tu, lebih kurang pada pukul 5 petang kata dia, anak daripada asrama ni telefon. Ma, kita rasa macam nak makan mi goreng lah Ma. Boleh tak kalau Ma hantarkan kan? Oleh kerana taklah jauh, kita pun duduk dekat Johor Bahru, nak hantarkan mi goreng ni, anak teringin nak makan mi goreng kata dia. Dan bila anak dah cakap macam tu, yelah orang kata naluri seorang ibu kan, semua ibu-ibu mesti ada rasa macam ni lah Jadi ibu saya pun macam tu juga, Alhamdulillah, ingin nak penuhi permintaan anak-anaknya lah. Dan saya pun pergilah cari mi goreng ni untuk dihantar ke
anak saya dekat asrama ni. Dan setelah kita orang pusing kat Johor Bahru ni, pusing, jumpalah orang kata tempat favourite anak saya, mi goreng kat sana. Dan kita orang pun beli. Bila dah beli, kita orang teruslah berangkat ke Bandar Penawar lah untuk hantarkan pada anak dia. So dalam perjalanan ke sana tu berlakulah satu peristiwa di mana saya dengan suami ni ada sedikit konflik tau, menyebabkan kita orang ni terpaksa berhenti dekat tepi jalan bagi menyelesaikan masalah yang berlaku tu. Dan setelah selesai, jam pun sudah hampir menunjukkan pukul 6.30 petang tau waktu tu. Dan ketika itu masing-masing mood tengah swing lah kan, baru lepas bergaduh kata dia kan, masing-masing mood terganggu. Dan suami pun memandu dalam keadaan yang orang kata hati ni gundah gulana, tidak tenteram, yang disebabkan oleh konflik yang melanda baru sebentar tadi kan. Biasalah, hal-hal kecil boleh jadi besar kan kalau misal kata tak diselesaikan awal. Jadi sampai sahaja dekat simpang untuk ke Bandar Penawar ni, saya lihat jam dah pun menunjukkan pukul 7.15 petang macam tu. Dan waktu tersebut telah pun masuk waktu maghrib dan azan maghrib pun dah berkumandang waktu tu. Jadinya kita pun terus juga memandu sampai ke kawasan yang bernama Pasak. Kan, sampai kat kawasan Pasak pula jam dah menunjukkan pukul 8.30 malam gitu. Dan kita orang rasa ni macam dah terlewat sangat ni rasanya kan. Dekat depan kereta kami ni ada sebuah kereta Proton Wira tau macam tu. Dan kereta tersebut ni tiba-tiba meluncur, dia macam terus belok ke kanan tu, meluncur ke kanan seperti mengelak sesuatu tau daripada tengah-tengah jalan raya. Dan waktu tu kita orang macam agak terperanjat lah. Dengan tiba-tiba kita orang terlihat ada satu bungkusan yang berbalut dengan kain batik lepas tau dekat atas jalan raya ni, bergolek dekat atas jalan raya menuju ke arah kereta kita orang. Dan saya pun terjerit, "Abang, apa tu?" Dikit saya masa tu lah, sebab terperanjat sangat-sangat. Mana taknya benda tu bergolek laju ke arah kereta kami macam nak merempuh kita orang. Dan kalau tak elak, nanti kita akan saling melanggar ataupun kami akan langgar benda tu. Adiknya suami pun cubalah mengelak tapi tak dapat. Dan akhirnya kami pun merempuh jugalah makhluk yang bergolek dekat tengah jalan raya tadi kan. Memang jelas bunyi dia kedebak macam tu kan ketika kita orang terlanggar benda tu lah. Dan ketika itu, ya Allah, berdebar sungguh jantung saya. Memang saya dudak jantung waktu tu kan. Memang jelas nampak benda tu berbungkus dengan kain batik lepas, bergolek-golek dekat tengah-tengah jalan tu. Dan kemudian saya ingatkan dah habis dah, setakat tu kita orang dah jalan terus kan. Rupa-rupanya sekali lagi makhluk tu muncul dekat hadapan kita orang lagi. Dan bergolek-golek ni kali kedua ni bergolek ke arah kereta kami. Entah macam mana benda tu boleh lagi muncul dekat depan kereta kami. Dan kali ni suami cuba elak, tapi kali ni tak langgar benda tu. Tapi kita elak ke tepi, kita punya kereta ni berlanggar dengan satu lubang yang agak besar dah. Kemudian kita orang pun macam masuk ke jalan yang sebelah, melawan arus. Kemudian tiba-tiba muncul sebuah lori ke hadapan kereta kami dengan membunyikan ten. Ya Allah, dalam hati saya waktu tu kan, masa tu Allah aja yang tahu perasaan kita orang tau. Mujurlah suami cepat masuk semula ke jalan kita orang balik semula. Kalau tak kita dah bertembung dengan lori besar tu. Dengan bayangkanlah keadaan kita orang waktu tu memanglah cemas sangat-sangat dah. Orang kata dah rasa nak putus nafas dah ni. Dan mak saya yang ada dekat belakang kereta kita orang, duduk kat belakang ni, dah astagfirullahalazim dah mengucap panjang dah dengan bunyi horn daripada lori tersebut. Memang terkejut habis lah. Jadi waktu tu alhamdulillah tak jadi apa-apa. Kita orang sangat-sangat bersyukur kerana tidak terlibat dengan sebarang kemalangan. Namun debaran dekat dalam hati kami ni waktu tu, Allah saja yang tahu. Memang sangat-sangat takut, sangat-sangat terkejut lah. Dan masing-masing lepas tu dah terdiam dah. Masing-masing bermain dengan perasaan masing-masing. Orang kata berfikir macam mana, apa benda, macam-macam lah fikir dalam kepala otak ni kan. Dan tiba-tiba ibu saya pun menegur, "Apa tu? Apa yang berguling kat atas jalan raya tadi? Nampak macam kain batik lepas." Kata mak saya macam tu lah. Dan suami saya pun terus tegur ibu saya lah. Kata dia, "Mak,
mak baca Al-Fatihah je mak ya, kata macam tu. Sesampai di asrama anak saya ni, suami pun memberitahu pada kami semua, benda yang bergolek tu tadi adalah hantu bungkus, kata dia. Hantu bungkus ni memang bergolek tau, tak melompat-lompat macam si pocong tu, cuma ia berbungkus dengan kain batik lepas. Dan apa yang kami dengar pun kata macam tu juga lebih kurang sebab saya pun ada buat research, kata dia kan. Sebab hantu bungkus ni berbeza dengan Cik Chong ni. Tapi entahlah, saya ni tak apa tahu sangat pasal hantu-hantu ni, kata dia. Yang saya tahu pada malam tu, memang benda tu berbungkus dengan kain batik lepas dan bergolek ke arah kenderaan kami. Walau bagaimanapun kami sangat-sangat bersyukur kerana selamat daripada kemalangan. Kalaulah tak sempat kami mengelak daripada lori tu, tak tahulah apa yang akan terjadi, apa yang bakal terjadi kepada kami. Alhamdulillah ya Allah, Allah masih lagi melindungi kami. Mungkin kami sudah ditakdirkan bertemu dengan benda tu sewaktu dalam perjalanan kami. Selepas kereta wira berkenaan pun turut mengelak, tapi malangnya terkena pada kereta kami. Dan itulah pengalaman kami bertemu dengan jelmaan tersebut di suatu kawasan yang memang dikatakan sering terjadinya kemalangan di Felda Pasak, Kota Tinggi. Walaupun sudah sekian lama kisah ini berlalu, namun masih segar lagi di ingatan kami sekeluarga. Sekianlah kisah ni daripada kami. Ini adalah kisah yang kedua dan terakhir untuk kisah seram Malaysia pada kali ini. Macam mana anda rasa? Okey tak cerita dia? Harap anda enjoy lah. Kalau anda minat dengan kisah-kisah begini, harap anda subscribe lah ke Kisah Seram Malaysia punya channel ni. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.